perkembangan banjir di Kinabatangan. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pembinaan Sementara PPS menurun sedikit kepada 146 berbanding 147 penduduk 4 petang semalam. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPS terdiri 38 lelaki dan 38 wanita dewasa, manakala selebihnya kanak-kanak. PPS SK Bukit Garam Pekan Bukit Garam diaktifkan sejak 2 April lalu bagi menempatkan 31 keluarga dari 4 buah kampung. Sabah menyasarkan sektor pelancongan bandar dengan pelbagai inisiatif baru untuk meningkatkan daya tarikan pelancong domestik mahupun antarabangsa. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkuai berkata, pihaknya giat mempromosi pelancongan bandar. Pelabur perlu mengambil peluang ini dengan tidak melihat isu tanah sebagai penghalang. Kini dengan semakin ramai pelancong mencari pengalaman budaya dan alam semula jadi di kawasan bandar Sabah dilihat berpotensi untuk menjadi destinasi utama pelancongan di Asia Tenggara. Datuk Johnston berkata demikian ketika berucap dalam majlis menandatangani perjanjian franchise antara Capital Hospitality Group dan Windham Hotels and Resorts di Kota Kinabalu. Perjanjian ini membolehkan pembangunan projek yang melibatkan pembangunan hotel antarabangsa dan suite komersial dapat memperkukuh infrastruktur pelancongan. Ini memberi impak besar kepada ekonomi tempatan dan peluang pekerjaan kepada komuniti setempat. Datuk Johnston berharap kerjasama ini akan membawa kejayaan besar untuk industri pelancongan dan hospitality Sabah demi kemajuan negeri ini. Jabatan Hidupan Liar memperhebat penguatkuasaan bagi mengekang aktiviti pemburuan haram gajah pigmi Borneo di negeri ini. Ia susulan penemuan seekor gajah pigmi Borneo yang ditemui mati tanpa kepala di Kalabakan, Tawau. Pengarahnya Muhammad Sofian Abu Bakar berkata antara tindakan dilaksana termasuklah penguatkuasaan kawalan di Jalan Kelabakan, Nabawan. Kita juga bekerjasama dengan beberapa agensi penguatkuasa yang lain, termasuklah Jabatan Perhutanan dan juga PGA sendiri, yang mana bukan setakat untuk mengadakan sekatan jalan saja, tetapi kita juga mengumpul maklumat-maklumat lah yang boleh membantu kita dalam menyelesaikan kita punya siasatan. Beliau ditemui RTM di pejabatnya di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Muhammad Sofian turut memberitahu proses bedah siasat juga telah dilaksana pada Sabtu lepas bagi mengetahui punca sebenar kematian gajah berkenaan. Dan daripada postmortem itu kita mendapati ada untuk yang kematian pertama ada melibatkan kecederaan daripada luaran yang kita syaki akibat daripada pendebusan boleh dikatakan sebagai peluru lah, metal ke dalam organ di dalam badan gajah. Penemuan terbaru bangkai gajah pigmi Borneo tanpa kepala ini merupakan kejadian kedua tahun ini selepas kejadian pertama berlaku pada awal Januari lalu. Taman-Taman Sabah telah melaksanakan operasi penguatkuasaan yang dikenali sebagai Operasi Patuh Taman Tunku Abdul Rahman TTAR atau singkatnya OPS Patuh TTAR. Operasi adalah bertujuan memastikan semua pengusaha aktiviti sukan laut mematuhi SOP aktiviti rekreasi Taman-Taman Marin 2024. Operasi diketuai Timbalan Pengarah, Bahagian Operasi Penswastaan dan Pembangunan serta dibantu 5 anggota penguatkuasa Taman-Taman Sabah TTS. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, TTS memberitahu 4 buah syarikat sea walking yang beroperasi di Pulau Mamutik dan Pulau Manukan telah diperiksa dan dikenal pasti telah melanggar prosedur operasi standard SOP. Tindakan peringatan mesra kepada 4 buah syarikat dan 10 individu telah dilaksanakan serta diarah menghentikan operasi sea walking serta-merta sehingga syarat-syarat keperluan SOP dipatuhi sepenuhnya. Taman-Taman Sabah menegaskan agar lain-lain pengusaha pelancongan sentiasa mematuhi SOP aktiviti rekreasi Taman Marin 2024 demi keselamatan dan keharmonian industri pelancongan domestik. Pengusaha pelancongan khususnya yang beroperasi di Taman-Taman Sabah juga harus sentiasa peka kerana operasi yang seumpama ini akan dilaksanakan dari semasa ke semasa.
Menghukum dan mengurung kini bukan lagi fokus utama Penjara Pusat Kota Kinabalu PPKK dalam pengurusan prospek. Seiring peredaran masa, PPKK mengorak langkah memperkasa program insaniah bagi memperbaharui iman mereka. Ikuti perkongsian wartawan Serina Olivia Chong. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Peranan itu mula digarap secara menyeluruh menerusi penubuhan Mahat Tahfiz Al-Quran Darul Falah PPKK. Operasi sekolah tahfiz ini diluluskan Januari lalu, namun sesi pembelajaran bermula sejak November 2024. Kita punya pelajar ni sebenarnya kebanyakannya mereka ni kosong bab agama. Ada yang tidak mengenal alif bata, ada yang tidak mengenal tentang solat. Jadi bila berada dalam sini, kita didik orang lah tentang alif bata, solat. Dan Alhamdulillah bila bulan Ramadan ni kita dapat libatkan orang dengan khatam Al-Quran. So sepanjang bulan puasa bukan saja prospek muda, untuk dewasa pun kita ada tadarus. Kita akan tadarus setiap hari. Prospek akan ke surau dan dipantau oleh daripada JAKIM. 20 prospek dipilih sebagai pelajar tahfiz di sini. Peluang ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperbaiki diri serta kembali ke pangkal jalan. Syukur Alhamdulillah saya dapat lebih banyak menghafal Al-Quran ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila saya keluar nanti di sana, saya jadi insan yang berguna kepada masyarakat lah. Sebenarnya kami berada dalam penjara ini adalah satu pengajaran dan diajarkan adalah teknik agama dalam sini dengan cara yang betul. Dan insya-Allah bila kita sudah bebas nanti, insya-Allah mudah-mudahan masyarakat di luar sana nanti akan menerima kami seadanya. Saya sudah boleh sembahyang, baca Al-Quran, dia boleh menghafal Al-Quran dengan baik, insya-Allah lah. Jadi saya betul-betul ingin bertaubat, cuba ingin membuat yang terbaik. Selama 4 tahun ni saya sudah khatam 6 kali Al-Quran. Tiada istilah putus asa di sini. Setiap prospek dididik bahawa keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terbatas kepada seluruh umatnya. Jadi apa yang kami selalu kongsikan dengan pelajar-pelajar ialah pertama, jangan pernah tinggal solat. Alhamdulillah bila di sini kita selalu bantu orang bab solat. Lepas tu kita bantu dari segi kerohanian lah supaya orang percaya bahawa rahmat Allah itu tidak pernah tutup. Walaupun mereka menghadapi cabaran-cabaran yang awal melalui dan mereka masuk ke sekolah integriti ini, tetapi potensi mereka itu jika dibangunkan, saya cukup yakin mereka sangat bermanfaat untuk menjadi insan yang terbaik dan sekaligus dia boleh menyumbang kepada masyarakat kita di luar nanti dalam pelbagai bidang. Selain menekankan pendidikan agama, PPKK turut membuka lebih banyak peluang pendidikan termasuk menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun ini. Serina Olivia Chong, RTM. Sabah FC fokus penuh untuk kekal dalam kelompok 3 teratas Liga Super menjelang baki 3 perlawanan terakhir musim ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Martin Stano berkata, misi utama pasukan kini adalah untuk mengutip mata maksimum dalam setiap aksi bagi mengekalkan kedudukan sedia ada. We want to collect as many points as possible and maintain our spot. We want to keep our target top 3. In a Super League game, so we are focusing just for that. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Padang Safalikas. Sabah FC yang baru sahaja kembali daripada rehat panjang sejak perlawanan terakhir sebelum Ramadan kini giat menjalani persiapan menjelang aksi seterusnya. Sabah FC bakal menentang PDRM di Stadium Likas 7.15 malam ini. Dalam pada itu, Martin berharap para penyokong datang ke stadium untuk memberi semangat dan sokongan moral kepada pasukan ini dalam misi kekal di kelompok 3 teratas sehingga tamat musim ini. Paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.